بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala dalam sesi ulang kaji kita pada hari ini. Semalam kita bersama untuk mengulang kaji dan hari ini kita mengulang kaji sekali lagi dan hari ini istimewa. Satu ialah Ustaz, kita berdua sahaja. Betul. Dan berdua coklat kedua Ustaz. Okey, ini istimewa ya. Pada hari ini bersama dengan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita melihat kepada isi kandungan dan lebih daripada itu dari segi bacaan yang kita ingin ulang pada hari ini. Mengulang kaji balik kembali kepada tajwid yang telah pun kita belajar dalam seminggu 2 minggu ini untuk kita aplikasikan. Ya, kita tengok satu persatu. Moga-moga Allah akan mudahkan urusan kita untuk tilawah ya, kerana aktiviti tilawah ini adalah aktiviti yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apabila Allah nyatakan pada ayat 31 wa idza tutla alaihim, ya, apabila ditilawahkan, bukannya dicakapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi ditilawahkan kepada mereka, kepada orang-orang yang musyrik ataupun mad'u, orang-orang yang disampaikan mesej. Istilah yang digunakan pada ayat 31 pada halaman 180 itu adalah tilawah, ditilawahkan. Dan ini adalah kaedah yang penting yang kita ambil dalam My Quran Time agar kita selalu mendengar tilawah daripada Ustaz Tirmizi ataupun Ustaz Tarmizi. Dalam masa yang sama ialah untuk kita sama-sama memahami isi kandungannya. Jadi pada hari ini Ustaz, apa khabar? Ya. Alhamdulillah, khabar baik ni. Hari ni rasa berdebar lain macam sikit. Biasa hari ni saya rehat. Ya, okey. Tapi hari ini oleh kerana kita tak ada tetamu, Ya. tapi insya-Allah seperti biasa kita akan teruskan ulang kaji tajwid kita. Ya. Dan seperti mana biasalah kita akan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat Ustaz, kali ini masyarakat sekarang ni sangat meminati tentang ilmu Al-Quran sekarang. Al-Quran, betul. Mungkin juga faktor musibah, ujian dan sebagainya, manusia nak kembali kepada Al-Quran. Bahkan saya sembang dengan kawan-kawan production TV Al-Hijrah, memang rancangan Al-Quran sekarang ni mendapat tempat di hati masyarakat kita. Ya. Mungkin Ustaz boleh komen sikit kenapa jadi macam tu Ustaz? Ya, sebenarnya bila cakap tentang Al-Quran ini yang ayat 31 tadi ya, bercerita tentang, walaupun ini adalah surah perang ya, surah Al-Anfal dan juga surah Taubah, analisis tentang perang, tetapi ciri orang beriman itu salah satunya ialah apabila diingatkan nama Allah gemetar, ayat 2 surah Al-Anfal, dan kalau katakan dibaca ayat-ayat Allah dia akan bertambah imannya. Jadi saya lihat sebenarnya Ustaz ya, satu ialah kita volunteer secara sukarela nak mendekati Al-Quran. Tetapi dengan COVID-19 ini Allah membuat modul khas. Modul khas, semuanya berkumpul dekat rumah, kembali semula kepada Quran, back to basic, dan ini adalah untuk memastikan isi kandungan Al-Quran ini ditilawahkan. Kalau tidak, masa untuk tilawah ni rasa macam ikut dan. Kan, kalau rasa ada, kalau tak ada, tak ada. Tetapi bila dimodulkan, dia kalau manusia buat modul ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tapi modul Allah, bila Allah cakap wa iz yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituk, ya, mereka cuba, orang-orang
orang bukan Islam cuba untuk buat perancangan, ya. Tetapi Allah kata wallahu khairul makirin, ya. Ini kandungan daripada halaman 180 yang boleh menjadi panduan, dan malah sebenarnya muka surat 180 ini amat menarik Ustaz, ya, pasal dia menceritakan tentang perjuangan, ya. Salah satu poin perjuangan dalam surah Al-Anfal ini, pasal Al-Anfal ini cerita tentang syarat kejayaan, apakah yang menyebabkan kejayaan Badar itu sendiri. Salah satunya ialah Quran. Bila Quran sudah masuk kepada umat Islam, dia kesannya ialah umat Islam akan jadi amat kritikal untuk menegur kepada kemungkaran ataupun perkara keji, fahsyat. Itu memang automatik. Bila baca Quran saja, sedikit demi sedikit Allah akan bagi kita tak rasa, ya, tapi tiba-tiba dia orang akan jadi amat sensitif kepada hak Allah dan amat sensitif kepada hak manusia. Hak diri tu dia boleh toleransi, ya. Dan inilah yang kita nak sama-sama ulang kaji balik daripada halaman 180. Kita buka dulu Ustaz ayat 26 muka surat 180 ini. Baik. Ayat 26. Baik. Ya, kemudian nanti kita nak tengok hari ni kita bincang tentang ihfaq minggu ni kan. Boleh. Okey, Ustaz akan cerita sikitlah di situ. Baik. Okey, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Dan betul sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak fokus dulu pada ayat yang ke-26 dari sudut bacaan, dari sudut tadabbur insya-Allah daripada Ustaz Fazrul. Memang sekarang ni kita tengok bukan sekadar mengaji Al-Quran orang minat, tapi orang dah cuba minat nak cari isi kandungan Al-Quran. Sebab orang dah tahu nampak gaya ni memang solusinya Al-Quran lah, dia punya solusinya. So mungkin Ustaz Faz boleh ajar kepada kita sikit, saya juga dan penonton yang kadang suka nak tadabbur ni. Mungkin ada garis panduan sikit supaya tak tersasar kan. Okey, alhamdulillah. Baik, kita baca dulu ayat 26. Kita beroleh rahmat mudah-mudahan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم تخافون أن يتخطفكم الناس تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله. Surah Al-Nazim. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih sedikit tertindas di bumi Mekah dan kamu takutkan orang-orang Mekah akan menculikmu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberikan kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Jadi di dalam ayat ini sebenarnya bila kita tadabbur Ustaz, ya, salah satu cara yang paling mudah ialah kita tanya apa mesej Allah dalam ayat ini. Allah nak cakap apa, kan? Kita ambil mesej itu. Kalau tuan-tuan yang tak faham bahasa Arab, tengok terjemahan bahasa Melayunya, ya, tengok satu-satu perkataan itu apa mesejnya, walaupun tidaklah setepat
bahasa Arab asalnya, tetapi itu sebagai pengenalan asas. Apa mesej, dan kemudian barulah kita tanya soalan kedua, apakah peringatan ataupun tindakan untuk saya ambil. Apa mesej Apa Allah? mesej? Yang kedua, Apa tindakan. peringatan atau tindakan. Okey. Peringatan tu yang kita rasa terkejut itu, yang tindakan tu apa yang kita nak buat, ya. Jadi dua soalan itu sahaja kalau kita cuba, ya, apa mesejnya, dan ingatlah. Itu satu mesej. Allah kata kena ingat, ya, pasal apa? Pasal perkataan itu kalau tak penting tak ada kat situ. Ya, dalam bahasa Arabnya itu wazkuru. Boleh saja dalam ayat lain kalau kita tengok dalam ayat yang ke-30 wa id. Terus saja id. Tetapi di sini ada wazkuru. Maksudnya ini perlu diberi peringatan, sila beri peringatan. Itu mesejnya. Allah suruh saya beringat. Tapi bila kita cakap peringatannya apa untuk saya, soalan kedua, soalannya ataupun jawapannya apa? Saya kena betul-betul beri perhatian kepada apa mesej yang akan disampaikan selepas ini, ya. Dan kalau kita cakap apa tindakannya, saya kena tengok balik apa sebenarnya peristiwa yang berlaku dalam ayat ini. Itu kalau kita nak berinteraksi dengan Al-Quran secara asas. Dan Allah menggunakan perkataan id. Bila ada id, seperti mana yang kita belajar sebelum ini, iaitu kita kena ingat balik peristiwa yang mungkin kita tak tahu. Kita kena cari dia punya peristiwa tersebut, sama ada Allah bawakan ini nostalgia ke Mekah, Muhajirin yang tertindas, yang sedikit. Dan bila Allah menggunakan iz, ini juga perkara yang Nabi tak tahu. Betul. Ya, Nabi tak tahu tentang apabila Bani Israel itu ditindas sedikit. Jadi di sini sebenarnya bagi orang Muhajirin baca ayat ini, dia rasa macam dulu kita ni sedikit dan lemah. Orang Bani Israel kalau Yahudi baca, ini macam kisah kita jugalah. Dan apa kaitan dengan kita pula kalau kita baca? Kita pun sama. Dulu orang baca Quran, Ustaz, yang nak tadabbur ini, saya ketika buat program tadabbur awal-awal dulu, orang cakap tadabbur ni apa? Kan. Saya pernah pergi ke satu negara di luar lah, kan. Dan bila ada pak cik tu, dia nak datang ke program saya, dan dia kata, saya tanya, pak cik nak pergi program apa? Nak pergi program takaful kot, dia kata. Takaful. Pasal takaful saja yang biasa dengar, kan. Jadi saya kata, ada program takaful, kan. Mana saya terus masuk, saya jumpa pak cik tu balik, kan. Pak cik kata, minta maaf lah tadi pak cik tersilap cakap. Istilahnya adalah tadabbur, ya. Tapi sekarang ni orang dah biasa. Jadi qalilum mustad'afun itu lemah sedikit fil ard, ya, malah takut-takut pula, ya, takut-takut pula. Ini lebih lagi pada perjuangan Muhajirin, yatakhattafakumun nas, takut seperti helang yang nak menyerang ataupun menangkap ular ataupun ayam, ya. Maksudnya itu perasaan cemas kepada manusia. Tetapi Allah berikan 3 perkara dalam ayat ini. Yang pertama fa'awakum, ya, iaitu Allah lindungi, berikan tempat berlindung di Madinah, satu. Wa ayyadakum binasrih, memberikan pertolongan yang tak semena-mena seperti mana dalam perang Badar. Wa razaqakum minat thayyibat, dan memberikan rezeki yang baik-baik. 3 perkara ini adalah perkara yang pasti akan berlaku sepanjang zaman, yang Allah suruh kita ingat balik, Ustaz, ya. Kalau saya pun ingat dulu-dulu rumah tak berapa besar, kan, ataupun tak berapa penting, tapi bila Allah dah bagi balik rumah okey, kemudian pertolongan, dapat rezeki yang elok-elok, sebenarnya Allah nakkan kepada kita tashkurun, untuk bersyukur. Jadi itu sedikit yang kita ulang kaji. Dan kalau kita ulang kaji dari segi tajwid, Ustaz, ya, perkataan antum yang saya perasan, dan juga perkataan ayyatakhattafakum itu bukan ifa, ya. Itu idgham. Itu idgham. Okey, antum dulu, Ustaz. Okey, kita tengok sikit hukum tajwid. Kalau boleh tulis kat ruangan komen tadi tu, Ustaz sebut macam mana cara nak tadabbur, asas peringkat asasnya. Pertama sekali apa mesej Allah, yang kedua apakah peringatan, plan ataupun tindakan kita terhadap ayat tadi. Okey, baik, sikit berkenaan dengan tajwid. Okey, kita dah selesai belajar huruf-huruf ikhfa, ikhfa hakiki. Dan dalam baca ayat 26 ni ada satu contoh daripada ikhfa hakiki, iaitu pada ayat yang ke apa nama ni, wazkuru id antum, nun bertemu dengan ta. Okey, kita bicara tentang apa sepanjang lama dah ni, kan, 15 huruf ikhfa ni, kan, tentang nun mati. Nun mati dan tanwin. Tanwin tu nun matilah, iaitu makhraj nun mati tu di hujung lidah, mengena langit atas, nun.
Okey, bila nun berjumpa dengan huruf ikhfa yang 15, antaranya ada huruf ta. Dan ta ini merupakan salah satu huruf ikhfa yang paling dekat dengan nun. Paling dekat dengan nun. Sebab tu disebut martab dari sudut maratib tingkatan ikhfa, dia a'la, yang paling tinggi sekali. Ta, da, ta. Ta, da, ta, ta ni makhraj, satu makhraj yang paling hampir dengan nun. Maka sudah pasti bunyi dia tidak sama dengan seperti nun bertemu dengan huruf ikhfa yang berada di tengah dan juga huruf ikhfa yang berada di paling bawah sekali, itu qaf dengan kaf. Maknanya kalau boleh saya gini, huruf ikhfa ada 15. Okey. Jelas? 15 dalam himpunan rangkai kata satu jaza saddaka fathiq tatadhi shazin, tak apa. Dalam 15 huruf ikhfa itu kita kena pecahkan kepada dua pula. Pecah kepada dua apa? Dalam 15 huruf ikhfa ada huruf ikhfa yang nipis, ada huruf ikhfa yang tebal. Huruf ikhfa yang tebal ada berapa? Ada 5 daripada 15 tu. Iaitu huruf pertama sad, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf dad, yang keempat huruf ta, yang kelima huruf dha. Okey, maknanya huruf ikhfa 5 daripada huruf ikhfa ni huruf yang bersifat tebal, 10 lagi huruf ikhfa yang bersifat nipis. Maka dari sudut dengung ni saja dah berbeza bunyi. 5 ni tebal kerana berjumpa dengan huruf yang tebal, dan 10 lagi huruf yang nipis, maka bunyi ikhfa tu bunyi yang nipis. Seperti kita baca tadi, wadhkuru id antum. Tak boleh baca wadhkuru id antum. Tak boleh gitu. Kalau kata dengung juga, berdengung. Tak boleh antum. Sesuai dengan satu sifat dia yang nipis, dan ta tu berada pada dekat dengan nun. Hati-hati kata ulama, supaya ta ni bila dia dekat dengan nun, jangan tekan terlalu kuat pada ta ketika dengung, takut menyebabkan bunyi seperti izhar nun mati. An tak boleh. Macam kita baca an'amta alaihim. An itu memang kita jelaskan nun mati. Sini tak boleh jelaskan nun mati, sembunyikan nun mati. Sembunyi kat mana nun mati? Di sisi huruf ikhfa yang 15. Lepas. Masya-Allah. Okey, itu adalah ulang kaji kita, apa yang telah kita belajar Ustaz ya. Maksudnya ikhfa ini dia ada martabat dia, ya. Macam mana nak disebutkan, pasal kalau katakan yang adna tadi itu, yang jauh tadi itu, huruf qaf Ustaz ya. Qaf dan kaf. Jadi kalau qaf tu dia jadi macam mana, dia tak berapa. Okey. Kalau jumpa dengan qaf dengan kaf, contoh ayat kita pada ayat yang ke-29. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum. Okey. Beza dia, kaf nipis, ta nipis. Betul. Ta paling dekat dengan nun. Betul. Kaf paling jauh. Okey. Dan qaf. Tapi kaf sebab dia jauh, kebergantungan dia dekat hidung tu kuat. Maksud dia masuk hidung tu lebih banyak daripada ta. Kalau contoh saya buka kejap Kalau saya buat antum jumpa dengan ta, saya dengung kat hidung. Kalau saya tutup hidung, suara tu masih lagi boleh berjalan kat hidung. Tapi kalau kaf tak boleh. Kalau saya tekan hidung, dia berhenti suara tu. Oh gitu. Dia pasal dia bergantung kepada dengung di situ. Dia berdominasi kat hidung lebih banyak daripada ta. Sebab dia jauh makhrajnya. Jadi bunyi kalau kita kata ing tu lebih sikit. Kalau jumpa dengan ta, antum lebih Terengganu lagi ya kalau kaf tu. Ya. Okey. Kita banyak baca ayat kurang. In kuntum. In tu ikhfa hakiki. Kuntum ikhfa juga. Nun jumpa dengan ta. Ya. Nun jumpa kaf kan. In kuntum. Dia tak boleh in kun, tak sama. Okey. Yang itu memang Sebab seni yang martabat dia. Martabat dia, dan seni itu adalah kadang-kadang tak perasan kan. Betul. Tapi bila dijelaskan begini, baru jelas bahawa sebenarnya nun bertemu dengan ta, nun bertemu dengan kaf itu ya. Mana saat kalau jumpa dengan kaf tu, kalau kita buat kalau kita tekan hidung tu, suara kita masih boleh berjalan tu, tak betul lah. Tak betul. Dia mesti dia berhenti suara sebab dominasi hidung tu lebih banyak. Kalau kita buat itu tak betul. Itu cara mudah. Bila Ustaz cakap begini, sebenarnya tentang ada satu ilmu namanya psikolinguistik kan. Dia psikologi kepada bahasa kan. Dan ada satu lagi tentang terapi dalam suara kan. Pasal suara ni, kalau kita boleh bersuara dan
kita tak lantunkan suara itu dengan baik, dia menyebabkan dia tersekat dalam jiwa hati kita, dia akan jadi stres. Tak lepas ya. Dan itu sebabnya mengapa dia boleh menjadi rabi'ah qulubina, ya, menjadi taman penyejuk kepada hati bila baca Quran ini. Kerana kalau perasan tadi itu ialah dia pergi sampai ke hidung, sampai ke mana-mana kan ketika baca Al-Quran. Tak ada bahasa. Biasa bahasa lain kita bercakap, bahasa Melayu sendiri pun kita bercakap, tak pernah kita fikir kat mana keluar. Betul. Kita bercakap bila, kat mana keluar huruf tu. Betul. Tak pernah. Tapi bila Quran, subhanallah. Betul. Masya-Allah. Rangkaian dia luar biasa, Ustaz. Masya-Allah. Okey. Jadi kita nak teruskan dengan halaman 180 ini, masih lagi kita nak melihat kepada formula yang penting ya pada ayat yang ke-30 itu, ya, tentang perancangan, ya, tentang perancangan orang-orang yang nak berbuat tidak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang berlaku ialah Allah menyatakan bahawa Allah lah yang sebaik-baik perancang. Dan ayat 30 ini penting untuk kita faham tentang senario politik dan juga dinamik di kalangan manusia yang beriman tidak beriman. Kita baca dahulu ayat 30 ini kerana di sini nanti kita akan nampak Ustaz ya, kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dibuat salah satu daripada tiga perkara ini, maka bersedialah bahawa Allah akan memberikan pertolongan kepada umat Islam. Ya, tiga perkara ni kalau orang bukan Islam tahu, kalau dia tahu dan dia buat, bersedialah mereka akan dikalahkan. Tapi kalau mereka tak buat, mungkin umat Islam jauh lagi, masih lagi tidak menang lagi lah. Jadi kalau tapi umat Islam bukanlah mengajak okey tolong buat salah satu daripada tiga perkara ini agar kami cepat menang, bukan. Kita tak mengajak perkara itu. Apa tiga perkara? Kita baca ayat 30 dahulu. Silakan. Baik, ayat 30 ayat 30. Masya-Allah, ayat selalu kita dengar, tapi macam mana konteks kita nak gunakan ayat ini supaya kita yakin dalam setiap tindakan dan perjuangan kita untuk mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh yankuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Ayat 30 ini, dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu untuk menangkap, menjarakkanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tiga perkara inilah rahsia yang penting yang perlu kita ketahui sebagai orang beriman, dan tiga perkara inilah yang ingin kita bincangkan lebih lanjut lagi pada sesi kedua nanti apabila kita mengulang kaji halaman 180 pada hari ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
يستغفرون. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau yakni Muhammad berada di antara mereka, dan Allah tidak pula akan menghukum mereka sedang mereka sentiasa masih memohon istighfar keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar inilah yang sentiasa meniti di bibir mulut kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak ini dan kita melihat muhasabah diri kita semua supaya kita sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada penonton-penonton, sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time kita. Masih lagi minggu ulang kaji hari Ahad ya Ustaz. Mungkin takut ini hari apa ni tak? Dia hari Ahad iaitu minggu ulang kaji tajwid. Tapi kita berdua pada hari ini kita dapat sama-sama sedikit menjawab soalan-soalan daripada penonton, bertanyakan tadi tentang apa tadabbur, bagaimana cara nak tadabbur supaya bila kita tengok ayat kita tahu apa tindakan nak buat tu. Kadang-kadang tengok ayat tak nampak perang aja. Nampak pisau je. Sebenarnya ada nilai di sebalik ayat tersebut Safas ya kan. Jadi itu yang dinyatakan pada ayat 33 tadi Ustaz ya, bahawa Allah tidak akan mengazab kepada mereka, kepada orang-orang di Mekah. Kita tengok surah Al-Anfal ini surah turun selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah ya. Jadi bila kita melihat kepada istilah azab ini pada kaum-kaum sebelum ini, kita dah tengok dalam surah Al-A'raf, Firaun kena azab dengan akhirnya mula-mula azab kecil, azab besarnya ialah tenggelam ya. Kaum Ad, Thamud apa sebagainya itu diazab sampai hancur Ustaz ya. Tetapi bagi umat musyrik yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka ini diazab, cara mereka bukanlah diberi taufan, bukan diberikan kumal kutu itu ataupun tafadi', bukannya kata-kata yang muncul, tetapi azabnya ialah bila sahabat menyerang mereka, memerangi mereka. Itu adalah perspektif tentang azab yang berlaku kepada mereka. Jadi bagi umat Nabi Muhammad ini, bila musuh ataupun kufar dia dikalahkan umat Islam, itu adalah azab. Dia bukan azab katak, bukan azab tenggelam dalam laut, tetapi azab bila diperangi oleh umat Islam. Persoalannya ialah kalau kita tanya Ustaz ya, zaman sekarang ni apa yang menyebabkan umat Islam akan perang? Pasal umat Islam tidak akan menyerang orang. Itu yang formula kita belajar dalam ayat 30 tadi. Kalau ada umat bukan Islam ataupun orang Islam yang zalim, buat salah satu daripada tiga perkara. Satu ialah liyuthbitu kepada ayat 30. Tahan orang-orang buat baik, menegur kebaikan. Masukkan penjara ke, kena tahan ke, itu yang pertama. Yang kedua, yaqtulu, merancang untuk bunuh umat Islam. Dan yang ketiga, halau umat Islam. Bersedialah, sebenarnya siapa musuh Islam buat salah satu ataupun tiga-tiga perkara ini, itu kira dah masa untuk pertolongan Allah akan sampai kepada umat Islam. Pasal umat Islam mengapa kena dirancang tiga perkara? Pasal dia buat kerja Ustaz. Buat kerja dakwah, dia memperingatkan, menegur kepada orang-orang yang tak betul, rasuah ke, yang memimpin cara salah apa sebagainya, menegur kepada yang buat dekat online, pelacuran ke apa sebagainya ni. Bila dia dah mula buat kerja, maka ada orang tak puas hati. Dan bila tak puas hati, kalau dia terima dan dia baiki, okey. Tetapi kalau dia tahan ataupun dia nak bunuh ataupun dia nak mengeluarkan, menghalau orang itu, maka itu akan mengundang kepada azab. Dan azab bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi Muhammad, ialah diperangi oleh orang Islam. Tetapi pada ayat yang ke-33 Allah menyatakan bahawa mereka tidak akan diperangi ya lagi selagi Nabi ada dekat kawasan mereka di Mekah itu. Pasal mereka minta depan Kaabah ni pada ayat 32. Cuma bila Nabi dah pindah ke Madinah, pasal dah berhijrah kan, maksudnya apa? Maksudnya bersedia. Itu clue sebenarnya bahawa umat Islam akan mula menyerang kepada, bukan menyerang apa, tapi kerana nak mempertahankan kepada apa yang telah dibuat, iaitu mereka dulu nak membunuh, memang ada bunuh Ammar bin Yasir apa sebagainya, dan juga menghalau kepada umat-umat Islam yang beriman tersebut. Jadi selagi ada Nabi, itu talian hayat pertama. Okey. Yang kedua, orang beristighfar. Maknanya Ustaz, kalau katakan sekarang Nabi dah tak ada. Nabi tak ada. Okey, talian hayat kita Nabi dah tak ada. Betul. Tapi Nabi tekan sunnah. So istighfar ni juga masih lagi boleh diamalkan untuk kita kata apa, untuk
kita kata dapat mengangkat bala tadi Betul. Ustaz. Itu yang sekarang ini bila cakap tentang COVID-19 ini, kita melihat ialah apa Ustaz? Ini adalah ujian yang tahap kecil. Kalau zaman Firaun itu dia ada taufan itu menyebabkan banjir menyebabkan air kotor dan taun merebak pada waktu itu, ya. Dan selepas itu Nabi Musa berdoa. Ya, Nabi Musa berdoa, habis dia punya bala tersebut. Sekarang ini ialah masih lagi ujian itu ada. Tetapi ujian itu adalah ujian kecil, dia tidak sampai meranapkan segala-galanya. Tanda meranapkan pada sesuatu kaum itu adalah apabila orang beriman memerangi kepada orang yang tidak beriman. Itu salah satu daripada perkara yang berlaku. Dan mengapa berlaku perkara tersebut ialah kerana orang yang tidak beriman ini dia sudah bermahara jelela, tidak mengamalkan tauhid. Sehingga kan sekarang Ustaz, ya, orang disebabkan oleh pasal pelajar universiti ada hutang, dia boleh jadikan itu sebagai motivasi untuk pelacuran di online contohnya. Perkara-perkara begitu lambang betapa tidak takut kepada Tuhan itu sendiri. Dan umat Islam kita kena buat sesuatu. Tidak boleh benarkan perkara itu berlaku. Kalau tidak, kita rasa tak apalah, itu dia, bukan keluarga saya. Kalau itu berlaku, khuatir kitalah menjadi kumpulan seperti zaman Bani Israel. Ada orang tangkap ikan pada hari Sabtu, dia buat, tak apalah, saya tak kisah, saya tak buat. Padahal bila kita tak buat sesuatu, itu pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu taala, diazab. Azabnya macam mana? Azabnya diperangi dan juga diberikan ujian-ujian yang pelbagai. Jadi ini mesej daripada ayat 180 yang kita nak lihat seterusnya pada halaman 181, sambungan kepada perkara ini, ya. Dan kita mungkin nak baca daripada ayat yang ke 38. 38 untuk kita lihat sama-sama mesej tambahan kita tentang bagaimana orang-orang yang kafir itu Allah kata sila berhenti. Ya, sila Ustaz. Okey, auzubillahi minasyaitanir. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين صدق الله العظيم. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti daripada kekafiran itu, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sesungguhnya berlaku kepada mereka sunnah terhadap orang-orang dahulu, iaitu akan dibinasakan. Dibinasakan zaman dahulu Ustaz, Firaun ditenggelamkan. Tapi sunnah bagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah siapa memerangi orang yang membawa kebenaran, kesannya dia akan dibinasakan juga. Tapi dengan cara apa? Salah satu daripada cara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah mengizinkan Badar berlaku dan hancur, ya, maksudnya kalah umat bukan Islam. Uhud kalah sekejap bagi umat Islam, awalnya menang Ustaz, ya, tetapi lepas tu diserang kerana umat Islam pada waktu itu ditegur oleh Allah SWT. Tetapi selepas itu menang. Kerana apa? Kerana peperangan bukanlah menyerang, tetapi peperangan dalam Islam adalah melindungi daripada orang yang menyerang, yang menghalau ataupun yang merosakkan kepada kebenaran hak-hak manusia, yang lebih penting lagi hak Allah di dalam sesebuah kehidupan. Jadi mungkin Ustaz nak berkongsi sikit dari segi ayat tajwid ataupun bab tajwid dalam ayat 38, silakan. Baik, kalau kita lihat pada ayat yang 38, yang boleh kita ambil ulang kaji sedikit berkenaan dengan ilmu tajwid ataupun huruf-huruf yang agak sukar sedikit di sini Ustaz. Ialah pada ayat 38 pada kataan terakhir tu, faqad madat sunnatul awwalin. Madat sunnatul awwalin. Di sini qiraat kita, imam kita membacanya dengan izhar. Maksud izharnya apa? Ta itu diizharkan mati tu, dijelaskan matinya. Ta bila sebut jelaskan mati kena pada makhraj ta. At kena bunyilah sifat ta.
Kebetulan pula selepas huruf ta tu dah lah kena bunyi angin. Ada huruf yang berangin juga lepas tu. Oh, dia jadi termasuk sekali lah. Masuk sekali, Tu kesalahan yang biasa berlaku, dia memasukkan ta tu dalam sin. Macam mana? Faqad madas sunnatul awwalin. Di idgham terus. Sini tak ada idgham. Sini kita baca izhar, kena baca yang asal. Itu bacaan asal, matikan ta itu. Kena hati-hati, kena slow sikit ataupun kena jangan gopoh. Kalau gopoh dia mudah untuk kita tersilap lah. Maka kita baca faqad madat madat, jelaskan angin ta dulu, Baru masuk okey, sin. baru masuk sin. Dan ta ni beza ta dengan sin, walaupun dia ada angin, dua-dua ada angin, tapi ta dia tertahan dulu. So angin dia sikit. Ya. Kalau kita baca faqad madat tu yang jadi dua-dua sin tu. Sebab ta angin dia sikit je, sebab dia tertahan suara. Yang lepas angin, tapi sin suara dan nafas lepas. So ta itu saya buat contoh begini, tahan suara dulu, putuskan suara dulu. Faqad madat tahan suara, baru lepas angin. Selesai angin ta, baru masuk sin. Faqad madat sunnatul awwalin. Sini kita baca dengan izhar. Kesalahan biasa berlaku, orang baca dengan idgham, Ustaz. Dia masukkan dalam sin sekaligus, senang. Dia kira macam apa, malas nak mengasing-asingkan ya. Ini kalau tak berhati-hati kita akan masukkan, itu tidak tepat, Ustaz ya. Tidak tepat di situ. Jadi masya-Allah ya, faqad madat baru masuk sunnatul awwalin ya. Dan menarik sebenarnya bercakap tentang faqad madat ini, iaitu maka sesungguhnya telah berlaku ya, dijelaskan kat situ berlaku apa yang telah berlaku, sunnatul awwalin, sunnah ketetapan orang-orang terdahulu. Siapa yang kita dah pun baca dalam surah Al-A'raf sebelum ini, orang seperti Firaun, kaum Ad, Samud ya, dan juga kaum-kaum sebelum ini, bila mereka ini tidak kembali kepada Allah SWT. Bila diingatkan, ya mereka dah serang nabi mereka, diingatkan mereka masih lagi tidak patah balik ya, kerana ego, kerana sombong, kerana pelbagai sebab. Maka Allah kata bahawa sunnah yang berlaku, ketetapan yang berlaku, orang serang agama Allah bersedia untuk dihancurkan. Ya, dihancurkan itu macam mana? Ada orang kata bahawa zaman ini tak ada dah hancur-hancur cara terbalik-terbalik, Ustaz ya. Tetapi sebenarnya ialah apabila umat Islam, umat yang beriman itu akan menghancurkan kepada umat yang menyerang ya. Masa mula-mula dia diserang umat Islam, dan kemudian umat Islam itu dia akan melindungi balik, dan yang menang siapa? Yang menang adalah orang yang beriman. Bantuan daripada mana? Bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya jangan bagi orang yang bukan Islam ataupun yang tak berapa sokong Islam, jangan serang orang Islam. Itu je point dia. Betul. Jangan serang. Pasal serang saja Tuhan akan sampai. Ya, Tuhan akan bantu dan akan hancurkan. Nak hidup dalam agama masing-masing itu tak ada masalah. Ya, sebagaimana kita tengok dalam tamadun di Andalusia ya, di Abbasiyah dan sebagainya, Islam di Madinah pun orang Kristian, orang Yahudi boleh hidup, Ustaz ya. Boleh beragama, tak ada kena kacau, kerana la ikraha fid din, tapi jangan serang. Serang saja tadi 3 perkara tadi, sama ada tahan jail ataupun tak boleh berceramah ke apa ke. Yang kedua ialah cadang nak bunuh ataupun nak halau, bersedia. Itu sebenarnya beritahu pada Tuhan tolong datangkan azab. Ya, kalau umat musyrik Mekah itu dia siap berdoa lagi depan Kaabah sampai begitu sekali, Ustaz ya. Dia kata kalau katakan betul sangatlah bahawa Quran ini betul, datangkan azab kepada kami. Itu doa. Pasal mereka ni memang ego tahap tinggilah ni. Jadi ini mesej ya, kalau katakan tuan-tuan berjumpa dengan kawan-kawan, kita cakap pasal kebaikan, kebenaran, jangan serang kepada orang yang bawa kebenaran. Tak suka senyap saja. Ya, tak suka senyap, tapi jangan serang. Pasal kalau serang, Tuhan akan menghantar, dan ini berlaku apabila dah di Madinah itu ataupun Mekah itu 13 tahun mereka buat macam-macam kepada orang beriman. Allah kata jangan serang, jangan berperang lagi. Tapi bila sampai Madinah, Allah mengizinkan formula yang ada dalam surah Al-Anfal ini. Jadi di sini kita ingin teruskan halaman yang ke-182. Yang ini saya serahkan pada Ustaz. Ustaz mungkin nak highlightkan mana-mana hukum tajwid di sini, Ustaz. Okey. Ayat-ayat yang panjang juga pada muka surat yang ke 182 ni. Namun untuk hukum tajwid, saya nak memilih highlight pada perkataan
quswa, wa hum bil udwatil quswa pada ayat yang ke-42. Wa id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Perkataan quswa, dalam perkataan quswa, qaf itu huruf yang tebal, sad pun huruf yang tebal. Bila baca Quran ni tak boleh lari dah. Suara tebal, suara yang bersifat dengan nipis. Kemudian selepas qaf dengan sad tu tebal, ada huruf yang nipis, wa. Tetapi huruf waw ni sifat dia bila kita sebut, mulut kita secara tabiat, mulut kita akan bergerak ke depan sikit. Wa. Bukan kita sebut wa, bukan wa gitu kan. Wa. Namun tak boleh kita tebalkan, sebab kita muncung tu jadi menyebabkan wa. Kita lepaskan dengan tebal, tak boleh. Tetap kena nipis. Wa bil udwatil quswa. Jangan quswa. Quswa. Pasal dia terpengaruh dengan sad tadi. Terpengaruh qaf dengan sa tadi yang tebal. Kebetulan waw pula bila nak sebut dia menggunakan bibir. Jadi orang kita bila menggunakan bibir, kebanyakan antara kesalahan yang biasa berlaku, dia menebalkan huruf yang nipis. Seperti shin juga, patutnya syakira, sya, iya dengan iya. Gitu. Jadi itu qaf dan sad itu huruf yang tebal, dia boleh memberi kesan. Saya pernah juga dengar ada orang yang dia bila dia baca istilah Quran kan. Quran itu dia macam dia jadi ain alif je tu. Ya, Quran kan, dia ada Quran. Itu macam mana dia boleh jadi gitu? Pertama sekali dia huruf hamzah tu dia sengaukan, dia dihidungkan. Quran, bacalah al-Quran. Jadi bila kat hidung ni bunyi seakan ain. Walaupun ain kat sini sebenarnya. Tapi bila sebut Quran, dia menghala ke khayshum sikit dan tak sampai pada hamzah. Hamzah dia duduk di bawah sekali. Quran. Okey. Jadi yalah, kalau katakan orang Arab cakap seharian ni, dia ialah dia punya pasal lah kan, dia nak pakai huruf dha itu, huruf ra dengan cara ra lah apa sebagainya kan. Tetapi bila bercakap tentang al-Quran ini yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, ada disiplin Ustaz ya. Okey, kalau tidak nanti kita main quswa tu dan dia nampak macam makhraj cara baru ke ni cara baca kan. Okey, dan ini pasal ada pengaruh-pengaruh Arab sikit apa sebagainya ya, tetapi ini yang kita belajar yang tepat agar jangan sampai kita rasa macam dah lama dah baca quswa ya, nak cuba baca yang Arab sikit, lebih Arab lagi, dia jadi quswa. Tak boleh Ustaz ya? Betul. Tak boleh. Okey, mana tahulah kan, pasal kadang-kadang orang bila cakap Quran dia dah rasa macam dah lama dah cakap Quran kan, jadi Quran dia ada sengau sikit tu lebih Arab daripada Arab sendiri kan. Okey, jadi ini adalah analisis tentang Badar. Apabila bercakap tentang ayat 42 ini ya, ada satu kumpulan, iaitu kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada lebih rendah daripada kamu. Ini adalah strategi perang yang penting, iaitu Nabi dekat dengan kawasan air ya, dan salah satu daripada perjuangan orang musyrik pada waktu nak berperang itu, tokoh pertama itu dia bercakap bahawa kalau dia sama ada dapat minum daripada tempat air kaum beriman ataupun akan ditebas meninggal. Itu sampai tahap begitu. Pasal air adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Jadi strategi ini penting. Saya ingat ada satu ketika ada demo di Iraq misalnya, tentera US ya, mereka membuat strategi macam mana nak pastikan orang Iraq tidak demo. Pasal selalu je demonstrasi kan. Jadi apa yang mereka buat ialah mereka kata kalau ada demo, dia minta semua tempat makan tutup. Tapi dia tak halang demo. Kalau siapa nak demo tak apa, demonstrasi, tapi tutup tempat makan minum semua. Jadi apa yang berlaku, mereka demo penat Ustaz, sampai tengah hari tak ada makan balik. Jadi itu mereka ada strategi dalam nak mengawal manusia, dan dalam al-Quran ini banyak strategi-strategi untuk
untuk memastikan kejayaan kemenangan, untuk mengangkat mesej Islam itu amat penting untuk kita ambil perhatian. Jadi alhamdulillah pada hari ini Ustaz kita sudah mengulang kaji beberapa perkara ya. Harapnya tuan-tuan dapat manfaat pada hari ini dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat mengambil pelajaran tajwid, bacaan dan terus menyampaikan ataupun mengambil istifadah ataupun faedah daripada ayat-ayat yang kita bacakan. Mungkin mesej akhir daripada Ustaz sebelum kita berdoa. Baik, alhamdulillah, kalau kita lihat alhamdulillah satu perkembangan sangat baik sebenarnya, khususnya di tempat kita. Masyarakat kita sudah kembali kepada Al-Quran, suka kepada nak belajar pada Al-Quran, menjadi tanggungjawab kepada kita semua orang-orang yang ada ilmu sedikit sebanyak, ngajarlah tentang Al-Quran. Ngajarlah mengikut keadaan kemampuan yang kita ajar, dan kita kena lihat siapakah yang berada di hadapan kita, audien kita, supaya ilmu itu sampai dengan cara berkesan. Tu kalau kita lihat di Quran Time, Ustaz Fah selalu ulang kita guna basic supaya nak mudah faham. Tapi walaupun ia basic sebenarnya, inilah asas yang kita perlukan supaya kita dapat hadam betul-betul dan meresap masuk dan memahamkan makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Seterusnya inilah Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran dia mampu mengubah kita punya kehidupan kita menjadi ke arah lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita akhiri Ustaz dengan doa ringkas kita di hujung ini untuk sama-sama kita mohon pada Allah terus istiqamah, dan esok insya-Allah kita akan menyambung lagi ya ayat ataupun halaman yang ke-185. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa jannibna ittiba'ah. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kita mengucapkan ribuan terima kasih ya, kita mohon Allah mengabulkan doa kita, dan terima kasih diucapkan pada tuan-tuan yang sudi bersama pada hari ini untuk ulang kaji kita pada halaman 180 hingga 182, dan insya-Allah moga-moga dengan ulang kaji kita ini kita dapat nilai inilah yang kita ingin sebar-sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan boleh menyumbang ya. Ini adalah perjuangan kempen bersama. Kalau katakan kita baca daripada ayat ataupun halaman 181, orang-orang yang bukan Islam ya, yang kufur itu, mereka melabur menginfakkan untuk membawa kebatilan, tapi harapnya kita dapat membawakan kebaikan kebenaran ini kepada seluruh alam, kerana ini adalah meneruskan perjuangan Rasul junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita dalam jam 5 petang, jam 11 malam dan juga 5.30 pagi. 6 pagi sebenarnya Ustaz ya, tapi 5.30 pagi dekat awal ini kita bertemu kembali daripada Mufas yang membawakan program ini, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.